yang sahih DRTM, jenama dipercayai. Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama-sama saya Nur Syafina Sari dalam Berita Melaka FM. Perkembangan COVID-19 di Melaka. 26 kes positif COVID-19 direkodkan di Melaka semalam. Jabatan Kesihatan Negeri melalui laman Facebook rasminya melaporkan kes positif membabitkan 7 kes tempatan, 1 kes import dan 18 kes banduan, orang kena tahan OKT dan pendatang tanpa izin parti. Pertambahan itu menjadikan 309 kes masih dirawat, termasuk 9 di unit rawatan rapi ICU. Umat Islam diminta tidak pertikai hukum menerima vaksin yang telah diputuskan. Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Ahli Ehwal Agama Islam telah memutuskan pengambilan vaksin wajib bagi kesejahteraan sejagat. Menurut penasihat agama kepada Ketua Menteri Datuk Kamaruddin Siddiq, buat ketika ini, vaksin dilihat sebagai kaedah terbaik untuk mengekang penularan pandemik COVID-19. Katanya para ulama, khususnya mufti dan Majlis Fatwa Kebangsaan mengulas pendapat mengenai pengambilan vaksin itu mengikut kesesuaian yang ditetapkan agama. Justru orang ramai tidak perlu bimbang serta diminta untuk tidak mempertikai hukum vaksin itu. Pada perkembangan berkaitan, permohonan pendaftaran menyertai program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK akan dibuat menerusi beberapa kaedah dan dijangka dibuka kepada umum mulai bulan depan. Antaranya melalui aplikasi MySejahtera, fasiliti kemudahan kesihatan kerajaan, laman sesawang vaksin COVID-19 dan talian hotline yang diumumkan dalam tempoh terdekat. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Ahmad Amzad Mohamed Elias Hashim berkata, kerajaan juga sedang berusaha menubuhkan pasukan khas untuk mendekati masyarakat di pedalaman bagi menyertai PICK. Beliau berkata, dalam pada itu kerajaan akan menetapkan tarikh, masa dan lokasi sesuai bagi setiap penerima dan ia akan dimaklumkan menerusi telefon, surat serta kaedah lain yang bersesuaian. Melaka masih akur dengan larangan rentas daerah selaras prosedur operasi standard SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, kerajaan negeri sudah mengemukakan permohonan bagi kelonggaran rentas daerah bagi merancangkan sektor pelancongan domestik negeri ini, namun masih belum menerima sebarang keputusan. Tunggulah sampai ianya dibenarkan. Saya kalau boleh dibenarkan, saya nak pelancong-pelancong seperti saya cakap, pelancong domestik ni, kita boleh meningkatkan semula sektor pelancongan di Melaka. Tetapi saya dah mohon, masih belum lagi dibenarkan. Kita tunggu sajalah. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bandar Hijau. Pengisytiharan proklamasi darurat sehingga 1 Ogos depan penting bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Pengarah Majlis Keselamatan Negeri Muhammad Nasrul Menhad berkata, tindakan penguatkuasaan lebih tegas boleh dikenakan kepada mereka yang ingkar sekaligus membantu sektor kesihatan awam yang selama ini bertungkus lumus untuk menghapuskan pandemik berkenaan. Dan juga bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan hukuman yang lebih berat dikenakan ke atas pelanggar-pelanggar SOP-SOP yang telah dimutakmadkan. Beliau berkata demikian dalam segmen Dialog 130 dengan tajuk Proklamasi Darurat COVID-19, penjelasan dan informasi semasa di Melaka FM. Masih ramai majikan yang tidak menyediakan penginapan untuk pekerja warga asing mengikut Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja JTK Melaka, Rosli Jantan berkata, perkara itu dikesan pihaknya menerusi operasi pematuhan yang dijalankan bersama agensi Kementerian Sumber Manusia KSM apabila terdapat sebanyak 533 penginapan yang tidak mematuhi akta ditetapkan. Beliau berkata, setakat 1 Februari hingga semalam, 135 majikan dan 8,380 termasuk 305 pekerja tempatan diperiksa. Kesemua majikan tidak mematuhi akta
peserta itu sudah diambil keterangan sebelum tindakan segera diambil bagi memastikan mereka menyediakan penginapan yang sesuai untuk pekerja. Daripada 1 Februari sehingga 22 Februari, Jambatan Tenaga Kerja bersama dengan agensi Kementerian Sumber Manusia, kita telah melakukan operasi pematuhan Akta Standard Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990. Dan daripada 1 Februari hingga 20 Februari, kita telah memeriksa lebih kurang 135 majikan yang melibatkan, dan kita periksa penginapan 784 penginapan yang kita periksa, melibatkan 8,380 pekerja, 305 pekerja tempatan dan 8,075 pekerja asing. Daripada 784 tempat penginapan yang kita periksa, kita dapati 533 unit tidak mematuhi pertukan akta lah. Beliau berkata demikian selepas operasi berkenaan di Kota Laksmana. Sementara itu katanya, sejak Januari sehingga Isnin lalu, seramai 27,496 pekerja asing telah disaring menerusi operasi saringan COVID-19 dan sejumlah 14,016 belum berbuat demikian. Sekian berita Radio Melaka FM, berita disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Terus patuhi SOP dan amalkan norma baru. Yakinlah kita sebenarnya barisan harapan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM mempesonakan 102.3